فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada muka surat yang ke-77, iaitu kita masuk kepada bab yang baru. Ini bab maja'a fi rajuli yatatawwa'u jalisan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bab maja'a fi rajuli yatatawwa'u jalisan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan seseorang yang sembahyang sunat ia hal keadaannya duduk serta kuasanya berdiri. Apa maksudnya? Maksudnya satu orang yang sembahyang sunat dia duduk padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi apakah hukumnya? Maka akan datangkan dalil dan juga hukum hakamnya. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, harus, yakni boleh seseorang sembahyang sunat dengan duduk serta kuasa berdiri atasnya. Dan itu yang kita makruf. Satu orang yang sembahyang sunat dia boleh duduk walaupun dia mampu berdiri. Dia beza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh. Baik, maka setengah daripada dalil. Jadi apakah bukti perkara itu harus? Maka didatangkannya hujah dan juga dalil yang menunjukkan atas harusnya. Ialah hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Katanya, an Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatihi qa'idan. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, seorang daripada isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya berkata ia, tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada sembahyang sunatnya hal keadaannya duduk, bahkan selama-lamanya ia berdiri, sebagaimana adat orang sembahyang berdiri. Itu kata Hafsah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi subhatih. Subhatih mana sembahyang sunat qa'idan, bukan sembahyang dalam keadaan duduk. Sepanjang itulah, sepanjang yang dilihat oleh siapa? Oleh Hafsah. Soalnya anak Sayyidina Umar ibn Khattab. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi'amin. Hingga adalah ia dahulu daripada wafatnya sallallahu alaihi wasallam setahun, sudahlah aku lihat berubah keadaan sembahyangnya. Kata Hafsah, sepanjang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sembahyang sunat tak pernah duduk. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali setahun lagi Nabi nak wafat, Nabi dah mula duduk. Nabi dah
Dia kata hatta kana qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi'amin. Setahun sebelum Nabi meninggal, sebelum Nabi wafat, Nabi sembahyang duduk. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat. Itu hadis tu. Baik. Kemudian sambung lagi. Fa in kana yusalli fi subhatihi qa'idan. Maka bahwasanya adalah ia Nabi SAW pada sembahyang sunatnya hal keadaannya duduk. Kerana apa? Kerana maklum ianya sudah tua dan letih. Maka dengan kerana itulah sembahyang duduk ia SAW supaya tiada kurang ibadatnya sekali-kali. Jadi setahun sebelum Nabi wafat, Nabi dah sembahyang duduk lah. Sebab apa? Sebab faktor usia. Faktor usia ataupun keletihan, maka Nabi SAW pun duduk. Baik. Kemudian wa yaqra bisurati wa yurattiluha, dan membacalah ia di dalam sembahyangnya dengan satu surah dan dibaguskannya bacaannya dengan secukupnya hatta takuna atwala minha, sehinggalah jadi surah itu pada perasaan lebih panjang, berasanya daripada surah yang panjang daripadanya dengan tertalinya itu. Maksudnya apa dia? Nabi SAW baca surah ni panjang-panjang. Betul, kalau kita baca dalam hadis, dalam Syama'il Muhammadiyah dia ada sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik ataupun Ibnu Abbas lah, dua perawi saya tak apa ingat. Cuma Nabi satu rakaat Rasulullah SAW sembahyang malam. Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah. Kemudian kata sahabat tu, aku sangkakan Nabi akan rukuk bila mana habis Al-Baqarah, maka Nabi sambung Ali Imran. Kemudian aku sangka Nabi akan rukuk pada Ali Imran, habis surah Ali Imran Nabi akan rukuk, Nabi sambung kepada An-Nisa. Kalau tiga surah ni, Al-Baqarah tu saja dekat 3 juzuk lah. Kalau Ali Imran campur dengan An-Nisa sampai 5 nak 6 juzuk satu rakaat. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, sembahyang Nabi dalam keadaan Nabi sembahyang seorang diri, maksudnya sembahyang sunat, lebih banyak, lebih lama daripada sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Sebab tu kita disunatkan, kalau kita sembahyang seorang, disunatkan memanjangkan bacaan. Sunat baca panjang. Nak panjang Ustaz, kami kuliah ayuh kafirun je apa? Buka mushaf. Dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun ada ulama memakruhkan, tapi saya berpegang pada sudut keharusan. Dia dalam sembahyang ni elok yang kita baca yang kita hafal. Manakala kita hafal sabih isma rabbikal a'la, kita baca sabih isma rabbikal a'la. Kalau yang kita hafal tu al-ataka hadisul ghasyiyah, itu yang kita hafal al-ataka hadisul ghasyiyah, kita baca lah. Ada orang kalau model dia banyak, Quran tu dia hafal banyak, baca banyak dalam sembahyang. Sembahyang pun dia sembahyang sunat. Dia beza hari ni. Beza hari ni pada orang sembahyang fardu, dia baca panjang-panjang dalam solat Jumaat. Tapi kalau dia sembahyang seorang, dia baca kuliah dengan Ina atau Ina. Tu tak kena tu. Bukan kata salah, haram, berdosa tak. Tapi tak kena gaya. Sebab Nabi SAW menggalakkan para imam untuk memendekkan bacaan. Maksudnya baca jangan panjang-panjang sampai memberatkan ahli jemaah. Habis tu saya ni Ustaz nak ngulang bacaan Quran. Lagi-lagi orang hafiz Quran, kan dia kena ulang balik bacaan dia tu. Ulang dalam sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Melainkan kalau kita nak khatam bulan Ramadan, tu cerita lain. Nak khatam bulan Ramadan, katalah nak buat 20 rakaat, satu malam, satu juzuk, tu tak apalah. Tapi kalau macam sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, sebab tu dalam bacaan surah, di sisi mazhab kita Syafi'i, sunat bagi imam membaca surah ataupun ayat yang lengkap. Jangan dipotong-potong ayat tu. Rakaat pertama baca suratul Baqarah.
Mana-mana ayat lah. Rakaat yang kedua dia pergi tala Ali Imran pula. Dia potong macam tu. Jadi potong-potong surah ni di sisi mazhab kita Syafi'i lebih baik kita baca surah yang kamil, yang sempurna. Habis tu kalau saya nak ulang bacaan saya, ulanglah dalam sembahyang sunat. Ulang tak masalah. Nak baca panjang ke, nak baca 50 ayat ke, 100 ayat silakan dalam sembahyang sunat. Tapi dalam sembahyang fardu berjemaah, kalau kita tengok yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan baca penuh. Nabi pernah baca surah At-Tur. Nabi baca sampai habis surah At-Tur. Nabi baca surah Sajadah dan Insan pada pagi Jumaat. Sebab tu kalau nak dapat fadilat pahala pagi Jumaat tu, bacalah dua surah tu. Sajadah dengan Insan. Kalau tak boleh baca Sajadah dengan Insan, baca Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Al-Hatta Kahadisul Ghasyiyah. Jangan dipotong-potong. Sengah tu saya pergi satu tempat tu. Dia baca Sajadah. Nabi bilang innama yu'minu bi ayatina innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha kharu sujada sampai habis, kemudian dia pun sujud. Kemudian dia bangun, dia tamu balik tatajafa junubu 'anil madaji' tu sampai wa ammal ladzina fasaku fama wa humun nar tu, sampai ayat tu dia berhenti. Dia pun rukuk. Rukuk tu biasa. Tak apa lah, mungkin saya ingat dia akan sambung ayat muka surat belakang tu. Mungkin dia akan sambung selepas tu. Rupa dia tak sambung, dia pergi baca terus surah Insan. Dia baca surah Insan pula, dia bukan baca daripada mula, dia ambil 5 ayat terakhir. So kena tak pada benda tu? Tu dia memang tak kena. Tak kena lah cara lagu tu. Kalau nak buat sajadah, baca sampai habis surah tu Sajadah. Rakaat pertama tu perhabis buang. Perhabis. Kemudian rakaat yang kedua baca Insan. Tapi kalau contoh lama lah ni pun subuh pun lewat dah 6.20, 6.22. Kalau nak cover dua surah tu, mah 7 suku baru habis dengan subuh. Orang nak pergi kerja, orang nak pergi ni, di pondok lain tak apa. Tuan-tuan tak kerja tak apa. Kalau dekat masjid, kat surau, kat luar tu. Jadi imam faham, tak boleh kita ni surah Sajadah ni Insan ni sebab panjang ni. Baca Sabihis tak apa. Baca Al-Hatta Kahadisul Ghasyiyah pun tak apa. Tapi jangan dipotong-potong. Ada yang biasa kita jumpa, dia baca mana? Dia tak baca daripada awal Alif Lam Mim tu. Dia baca walau tara izin mujrimun nakisu ru'usihim tu. Sampai habis sujud sajadah, dia bangun, dia sambung tatajafa junuhum 'anil madaji', habis dia rukuk. Mungkin kita pun pasal apa? Rakaat yang kedua, dia pergi baca surah Insan pula. Itu pun dia potong tengah-tengah. Sebab tu imam dia mesti faqih. Imam ni bukan syarat dia hafal Quran tak. Syarat ni dia letakkan dah kita baca dulu, dia satu orang yang faqih. Nak tengok dia faqih tak faqih, tengok dia macam mana cara dia kontrol sembahyang dia. Pilihan surah dia, lepas dia baca Fatihah apa dia buat. Dia ada dalam sembahyang, dia ada saktah dia. Benda ni saya sebut, walaupun ada imam nak marah-marah pilah. Tapi kita sebut apa dia? Bukan syarat imam satu orang yang hafaz Quran, bukan. Dia satu orang yang bukan ummi. Mana dia boleh baca Fatihah dia elok. Walaupun ayat surah dia tak baca tak banyak. Contoh dia baca surah lazim, wadduha sampai. Itulah imam-imam kita dulu. Tapi bacaan dia tertil. Bacaan dia tartil, bacaan dia tertib, cukup dengan tajwid dia, dengan dengung, semua cukup. Itu imam. Tapi hari ni dia jadi, kita yang mengaji kitab ni, kalau kita tak tegak benda ni, dia jadi kebiasaan. Sebab tu kita minta kepada imam-imam supaya mengaji. Kamu dah hafaz Quran. Itu satu kelebihan yang Allah bagi. Tambah satu lagi apa dia? Ngaji. Ngaji. Saya setakat ni alhamdulillah lah. Kalau mengajak masjid lah terutamanya. Boleh dikatakan imam ngaji. Setakat masjid yang saya mengajak lah. Cuma ada satu masjid je.
Daripada saya start mengajak 2015 balik Jordan sampai ke Law, imam tak pernah duduk. Tak pernah duduk. Nak kata duduk dengan saya pun tak. Nak kata duduk dengan ustaz lain yang mengajar kitab Qaulul Tam fil Ahkam al-Ma'mum wal Imam tu pun tak. Bila jadi masalah fiqh, imam tak tahu nak buat apa. Imam tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Dia ada modal. Dia ada modal Quran dia. Hafal surah banyak bagus. Kita tak petikaikan hak tu. Kita petikaikan apa? Kefakihan kamu. Nak fakih tak fakih tengok. Dia baca Fatihah. Habis waladdallin. Kalau dia berhenti, guna baru sebut amin, faqih. Ya. Sebab apa? Sebab dekat situ dia ada satu bentuk namanya saktah. Saktah. Itu yang kita boleh tahu dah. Imam ni faqih ataupun tak faqih. Pemilihan surah ke pemilihan surah kita tahu dah. Sebab apa? Kalau dia mengaji. Tapi sayanglah. Sebab tu dulu kalau macam kita di taping sebelum Covid lah, kita memang ada kelas hari Khamis yang mengajak Ustaz Zaki, Ustaz Afifi, tajwid, dan kadang-kadang saya 3 orang lah. Jadi Ustaz Zaki dia baca kitab Matla'ul Badrain, Ustaz Afifi tasmi' Fatihah dengan surah, saya mengajak tentang hukum hakam semayang di pejabat agama. So bila mana Covid tu berhenti sampai lah tak mula dah. Tapi nak kata penting imam. Betul, saya banyak kadang-kadang kita pun bukan nak marah dekat imam dah. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita tegur betul juga. Main mengaji ya, imam pun royuk. Pergi mana tak tahu. Ada yang duduk dalam bilik. Ustaz, saya duduk dalam bilik mengulang Quran. Tak, main mengaji tu lebih afdal daripada hang ngulang Quran hang. Ngulang Quran ni bila-bila waktu pun boleh. Main mengaji. Walaupun ada imam terasa hati, tapi memang nak bagi terasa pun. Sebab kalau imam dia tak tunjuk contoh pergi mengaji, tak tunjuk contoh, makmum tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut. Itu benda ni yang kita ramai ada ustaz-ustaz, bukan saya seorang ya. Ramai je ustaz, cuma saya punya bahasa ni lembut sikit. Kalau ada ustaz lain dia memang tuju tu. Itu masalah kita. Bila mana sebab imam dia bukan hanya bab Quran saja tak. Dia merakumi masalah fiqh. Masalah fiqh. Sebab tu kita ngajar surau masjid, ada ngajar kitab Qaulul Tam tu. Imam-imam patut main dengar. Main dengar. Tak buat kitab tak apa, main dengar je. Oh, sebab dia imam dia tahulah nak buat apa lepas ni, kalau jadi hak ni nak buat macam mana jadi hak ni. Penting masalah fiqh. Dia katakan dia hafal Quran tu dia punya bonus, tapi pada sudut fiqh kena ada tata cara dia. Ni dia bagi pilihan surah. Cuma dalam sembahyang sunat elok baca panjang. Saya nak buka mushaf boleh tak ustaz? Boleh. Ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i kata makruh. Tapi dalam hadis, dalam satu riwayat, Sayyidatuna Aisyah sembahyang dengan hamba dia, atau kita kata orang suruhan dia. Orang tu dibuka mushaf belakang Sayyidatuna Aisyah. Jadi Sayyidatuna Aisyah tak tengok apa. Di situ jadi dalil bahawa keharusan untuk tengok mushaf di dalam sembahyang. Mazhab Hanafi kata batal. Siapa tengok mushaf di sisi Hanafi lah, tengok mushaf depan dia tu batal. Dan ni kalau belah Kuala Lumpur tu dia buat macam skrin tu. Macam skrin tu macam laptop tu. Dia tapi buat skrin lah, skrin putih. Tengok depan tu sembahyang macam-macam dah ni. Tak lama lagi dia slide lah itu. Tak tahu tu kena fikir lain lah, sebab tu perbuatan luar sembahyang tu. Cuma di sisi Hanafi tengok mushaf batal. Di sisi mazhab kita Syafi'i tengok mushaf, saya berpegang pada hukum kata harus. Kalau ada kata makruh, tapi saya pegang kata harus sebabkan dalil tu yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah sembahyang dengan orang surah, saya tak ingat nama orang surahan dia tu, dalam keadaan tengok mushaf. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat nak dapat panjang kan, kita buka lampu,
beli mushaf yang besar tu, beli stand dia tu, macam ni, tak. Baca satu muka ke, dua muka. Boleh. Ataupun kita pegang Quran macam tu tak apa. Beli Quran yang kecil tu kan. Mata rabun Ustaz, tak boleh buat apa. Kecil sangat mana nampak ke tau. Ni yang mata jelas tu boleh lah kan. Yang kata tak jelas beli yang besar. Dia macam imam-imam kita baca kan, tarawih yang buka mushaf. Tu elok untuk dipanjangkan bacaan. Sebab di sisi mazhab kita Syafi'i, qiyam lebih afdal daripada sujud. Afdal qiyam lebih afdal daripada sujud sebab kerana dalam qiyam boleh baca Quran. Dalam sujud tak boleh baca. Dalam sujud tak dibenarkan untuk baca Quran. Dalam qiyam sebab tu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berpegang qiyam lebih afdal daripada sujud. Di sisi Hanafi, sujud lebih afdal daripada qiyam. Sebab memikirkan soal kedekatan hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Itu perbezaan mazhab lah. Cuma nak kata mazhab kita Syafi'i, elok semayanglah sama dalam keadaan berdiri lama lebih baik. Baik. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummu Salamah dan Anas bin Malik. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi lagi, bermula hadis Hafsah itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Intaha kala Imam At-Tirmizi. Dan telah dikeluarkan atasnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab jawazin nafilati qa'iman wa qa'idan. Baik, habis. Kemudian masalah 223. Sembahyang sunat dengan duduk dan hukumnya. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia sembahyang sunat pada malam dengan duduk. Maka apabila meninggalkan ia daripada bacaan yang qadar 30 atau 40 ayat, bangunlah ia berdiri menyempurnakan bacaannya di dalam berdiri. Maka membaca ia padahalnya ia berdiri, kemudian rukuk ia. Kemudian memperbuatkan ia pada rakaat yang kedua seumpama yang demikian itu. Nabi baca dalam keadaan duduk Fatihah. Kemudian baca surah tu, Nabi baca sampai 30 hingga 40 ayat. Kemudian Nabi akan bangun pula. Baca lagi surah. Kemudian dah habis Nabi akan rukuk macam biasa. Boleh tak kita buat lagu tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita asal daripada sembahyang sunat boleh duduk. Itu asal. Sembahyang fardu tak boleh. Ustaz, saya sembahyang fardu Ustaz. Wajib tak saya berdiri? Wajib. Takbiratul ihram tu. Dia sembahyang atas kursi. Wajib tak dia berdiri untuk takbiratul ihram? Wajib. Wajib dia berdiri. Walaupun dengan kadar satu lahzah memang 1 second. 1 saat. Allahu Akbar. Dia pening, baru dulu duduk. Baru duduk. Jadi Ustaz, boleh tak saya takbir, kemudian saya pening kepala, saya duduk. Tiba-tiba pening saya hilang. Wajib tak saya bangun? Maka jawapannya wajib bangun. Wajib dia bangun. Sebab apa? Sebab orang yang sembahyang fardu dibenarkan untuk duduk atas nama uzur. Bila mana hilang uzur, hilanglah rukhsah keringanan duduk tersebut. Maka wajib dia bangun macam biasa. Pening balik Ustaz, duduk balik. Itulah yang dia buat. Itu yang dia buat. Ada orang dia awal-awal ni bawa kursi ni. Bawa kursi bukan bawa macam ni, bawa macam ni. Duduk dalam saf, letak sembahyang duduk. Allahu Akbar. Memang batal lah jawab dah. Kalau dia tak ada uzur. Dia tak ada uzur. Sebab syarat ijma' ulama, sembahyang fardu wajib berdiri. Hak berdiri ni hak mana? Hak takbiratul ihram tu. Ustaz, saya dan takbiratul ihram, betul saya tak larat lah. Main pening kepala, nak muntah apa semua, baru boleh duduk. Tapi kalau mamai ada junjung ni, kursi ni macam ni,
bawa, kemudian tetap duduk terus dalam keadaan dia tak uzur, dalam keadaan dia sihat, dalam keadaan dia mampu untuk berdiri walaupun dengan 1 second, dia tak nak takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, maka batallah sembahyang dia. Batal sembahyang. Jadi ada orang tanya, Ustaz, dia kayu bisikal larat tu, daripada Batu Lapan ni pergi Pekan Teping kayu bisikal, dia jogging satu Taman Tasik, main sembahyang bawa ni kursi. Macam nak cerita ni Ustaz? Kita pun tak tahu nak cerita macam mana. Sebab ada orang yang dia main sembahyang dia sakit. Dia sakit dia main sembahyang. Hak ni tak sakit. Kita tak tahu hal orang kan. Betul kita kata kalau lah dia satu je. Kalau dia nak ambil keringanan dengan jalan macam tu, secara aghlabiyah, secara kebiasaan ghalibannya memang tak sah. Memang tak sah. Saya biasa sembahyang satu masjid saya mengajar lah. Ada satu orang budak umur 15-16 tahun, dia sembahyang atas kursi. Nak atas kursi. Saya kata, budak ni muda lagi, pasal sembahyang atas kursi kot lah accident apa kita tak tahu kan. Habis bagi salam apa, habis doa semua. Saya tanya dia, saya tepuk paha dia, kata adik, pasal apa sembahyang atas kursi? Sakit ke? Dia kata, tak Ustaz. Itu pasal apa? Dia kata, syok. Tengok pakcik-pakcik masjid tu sembahyang atas kursi, tengok syok pula. Dah, yang hang pergi syok benda tu buat apa? Dan memang tak boleh. Dia bukan kira, seronok lah main atas kursi tengok orang. Tak boleh. Dia atas nama uzur tu. Sebab tu atas nama uzur ni ada orang yang memang dia tak boleh. Ada orang yang dia boleh sat je. Maka boleh sat tu lah dia wajib diri. Kemudian dia tak mampu, dia duduk balik. Itu tu yang dibuat oleh Nabi ni sembahyang sunat. Nabi baca lebih kurang kadar 30 hingga 40 ayat. Nabi akan bangun, sambung balik bacaan, kemudian Nabi akan rukuk pula dalam keadaan berdiri. Bukan dalam keadaan duduk di bawah. Itu yang disebutkan dalam masalah ni. Baik. Kemudian memperbuatkanlah ia pada rakaat yang keduanya seumpama yang demikian itu. Dan diriwayatkan daripadanya alaihi salatu wassalam bahawasanya adalah ia sembahyang dengan duduk. Maka ia apabila membaca ia, padahalnya ia berdiri rukuk ia, dan sujud padahal ia berdiri ia. Dan apabila membaca ia sallallahu alaihi wasallam, padahalnya ia duduk, rukuklah ia, dan sujud padahalnya ia duduk. Macam-macam kaedah Nabi buat dalam keadaan sembahyang. Ada kadang Nabi sembahyang dalam keadaan berdiri, kemudian Nabi rukuk, Nabi keadaan duduk, sujud pun Nabi duduk, macam tu. Sujud macam duduk tu mana tak, bukan sujud macam tu dah, sujud secara isyarat je. Ketika Nabi dalam keadaan uzur. Betul kalau kita macam orang yang baru operasi mata kan, dia buang katarak atau apa ke, doktor memang tak bagi dia sujud. Dia pun limit je. Saya ada masa di Masjid Bukit Jana, seseorang dia ni bekas DO Datuk lah. Dia sembahyang sebelah saya. Dia sembahyang biasa. Sembahyang duduk. Kemudian tang rukuk dengan sujud tu dia buat macam tu je. Habis-habis saya mungkin saya rasa lain kot. Dia cakap kata, Ustaz, mata baru operation. Dia doktor tak bagi. Jadi mata tu. Bulan apa minggu depan saya jumpa dia. Mata ni macam darah. Saya kata, kenapa Datuk? Mata macam darah. Tersujud dia kata. Dah biasa, kita dah biasa sembahyang. Jadi mungkin dia tak sedang kat mata tu, dia pergi sujud, habis. Dia tak terkeluar lah semua, dia macam darah tu terkeluar. Terus saya kata, buat macam mana operation balik? Tak operation, kita ada ubat tu, kita titik balik. Memang doktor tak bagi. So kalau setakat mana tu, setakat tu je lah kita buat. Ke mata kita katarak ni. Diri wajib diri lah. Macam tu. Dan rukuk, bungkuk itu je. Sebab kiam, syarat dia tulang belakang lurus. Kalau orang kiam macam tu, tak sah kiam dia. Sebab tulang belakang tu dia bengkok. Syarat bagi kiam, tulang belakang tu straight, lurus. Dia syarat dia macam tu. Kalau ada sembahyang macam ni,
dalam keadaan dia tak uzur, dia tak sakit, batas sembahyang dia. Jadi kalau kita mata kita baru operation, katarak ke apa ke, kita nak rukuk itu ya. Badan tu ya bagi gerak sikit. Itu. Kalau sujud bawah lagi. Sujud dia duduk. Duduk. Itu. Setakat mana? Dia tak boleh buat macam tu. Kalau buat macam tu, doktor tak bagi sebab dia boleh rosakkan mata tu. So setakat tu saja boleh, setakat tu aja lah. Ini dia panggil isyarat. Ataupun dalam bahasa dia panggil ima, hanya isyarat je. Sebab apa? Sebab dia orang yang uzur. Betul, jangan apa? Jangan kalau orang operation mata ni jangan, kita kata jangan lebih lah, takut jadi teruk. Ayah saya pun operation mata tu. Dia buang katarak tu. Mau dekat seminggu, 2 minggu kak semayang dengan macam tu. Sebab dia memang doktor tak bagi tunduk. Hatta nak berwuduk pun kadang-kadang doktor tak bagi. Sebab takut masuk ayak. So kalau takut masuk ayak, mata balut ni. Mata balut. Hak ni yang wajib wuduk. Wajib wuduk belah ni. Tanya doktor, hak pembalut ni boleh lalu air tak? Doktor kata, tak boleh lalu ayak. Ayak tak boleh, debu tanah apa tak boleh. Sebab doktor tu tahu orang Islam kalau sembahyang, 2 alat bersuci. Air dengan tanah. Doktor tu Cina. Dia kata, pakcik, ini mata, air pun tak boleh lalu, itu tanah pun tak boleh lalu. Oh, dia mengaji ke Cina ni pun? Oh, kata macam tu, macam mana lah ubat ni? Basuh ya tangan tu. Mata kita akan balut lagu tu. Basuh tangan ni, yang mana boleh kena ayak kena. Kemudian habis tu, tangan pula. Tangan tak ada masalah sebab tangan kita tak sakit kan. Kemudian, dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang hak lagu ni, yang balut ni, jabirah, dia panggil jabirah, dia kena ambil tayamum. Tayamum. Sebab apa? Uduk dia tak sempurna. Ambil tayamum. Tayamum boleh tak lalukan atas ni? Atas pelapik ni ataupun dipanggil pembalut jabirah tu. Doktor kata tak boleh. Pun sama juga. Sapu tangan ni. Kemudian tangan. Habis, basuh kepala, sapu kepala dengan basuh kaki. Sembahyang. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, orang yang sembahyang hak lagu ni, dia kena qada balik sembahyang. Sebab apa dia kena qada balik sembahyang? Sebab wuduk dan tayamum tidak sempurna. Dia tak sempurna. So dia qada lah pelan-pelan. Kalau mata dia sakit lah. Ustaz, masalah dia balut satu kepala. Satu kepala, hidung yang keluar dengan mata. Sama juga lah. Ustaz, mana nak sama Ustaz? Tak boleh kena ayak, tak boleh kena debu tanah, tak boleh kena. Yang mana yang boleh kena? Tangan, kepala. Kepala tak boleh Ustaz, balut satu kepala dah. Kaki boleh tak? Kaki boleh. Hak tu je buat. Habis tu Ustaz, semayang kena qada balik. Sebab apa semayang kena qada? Sebab di sisi mazhab Syafi'i, wuduk dan tayamum dia tak sempurna. Sebab syarat wuduk dan tayamum mesti kena kulit. Tapi sebab tak kena kulit tu, maka dia wajib ulang balik semayang. Kena qada balik lah. Lepas daripada dia sihat. Tak sempat Ustaz mati. Balut satu kepala lah. Mati. Mudah-mudahan Allah terimalah semayang yang dia buat ketika dia sakit. Mudah-mudahan lah. InsyaAllah Allah terima atas kesungguhan. Cuma nak kata tu, orang yang semayang dengan cara macam tu lah. Cuma nak kata pada sudut boleh berdiri, boleh duduk apa semua tu, dalam semayang sunat tak ada masalah. Dalam semayang fardu saja perlu dijaga perkara tersebut. Baik. Dia kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala an da Isa ar-Rahuyah, dan bermula amal atas 2 hadis ini, kata Imam Abu Isa at-Tirmizi, seolah-olah Imam Ahmad dan Imam Ishaq memikirkan 2 hadis ini sahih, lagi dia amalkan dengan keduanya intaha. Maknanya di sisi Imam Ahmad pun sama seperti mana yang kita buat. Sembahyang sunat boleh duduk dalam keadaan duduk. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, haruslah sembahyang duduk serta kuasa berdiri, dan iaitu ijma' ulama intaha. Maksudnya apa dia? Sembahyang dalam keadaan berdiri, orang mampu berdiri, tapi sembahyang duduk dalam keadaan sembahyang sunat,
hukumnya adalah harus menjadi kesepakatan para ulama. Mana sembahyang sunat boleh duduk walaupun dia dalam keadaan yang sihat. Baik, habis. Kemudian masalah 224, memanjangkan rakaat sembahyang dan hadisnya. Al-jawab, ya saudaraku, telah datang hadis memanjangkan akan rakaat pada sembahyang sunat itu. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang sunat hal keadaannya duduk pada rakaat yang pertama. Maka membacalah ia akan Al-Quran padahalnya ia duduk juga. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, fa iza baqiya min qiraatihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama. Maka apabila tinggal daripada bacaan yang sekadar barang yang ada ia 30 atau 40 ayat, maka bangunlah ia berdiri pula. Habis Nabi baca lebih kurang dalam 30-40 ayat, Nabi bangun berdiri. Baik. Dia kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila sudah bangun berdiri ia faqra wa huwa qaimun, maka membaca ia akan baki surah atau ayat tadi padahalnya ia berdiri. Mana Nabi baca lebih kurang kadar 30-40 ayat Nabi duduk. Kemudian habis kadar 30 salasina atau arba'ina, 30 atau 40 ayat, qama, Nabi berdiri. Sambung balik baca. Summa raka'a wa sajada. Kemudian daripada selesai bacaannya itu rukuklah ia dan sujudlah ia. Summa sana'a fi rakaati as-saniyati misla zalik. Kemudian memperbuatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang keduanya seumpama yang demikian itu. Yakni rakaat pertama duduk ia dahulu membaca ayat-ayat dengan lamanya, kemudian bangun ia berdiri membaca baki ayat 3-40, kemudian rukuk dan sujudlah dia. Itu yang hadis inilah kata Imam Abu Sa'id At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Maksudnya apa dia? Ini cara Nabi sembahyang sunat. Nabi baca panjang dulu 30-40 ayat, kemudian Nabi dalam keadaan duduk, habis tu Nabi berdiri, Nabi sambung balik baca baki ayat, kemudian Nabi rukuk, Nabi sujud macam biasa. Rakaat yang kedua pun buat benda sama juga. Lepas tu terpulanglah pada kita. Kalau kita nak buat. Kalau kita hafalan kita banyak, kita nak baca dalam sembahyang kita nak berdiri lama, silakan. Itu lebih baik sembahyang sunat, berdiri lama lebih baik daripada bacaan yang sedikit. Kita hafal banyak ayat-ayat Quran ni, ulang. Tu cara dia lah. Kalau orang nak berdiri lama, tapi kalau orang tak nak pun tak apa. Baik. Masalah 225, memanjangkan rakaat sembahyang apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, bermula hadis dalam masalah 224 itulah dalil yang menunjukkan atas sunat memanjangkan berdiri pada sembahyang sunat, dan bahawasanya memanjangkan rakaat itu lebih afdal daripada membanyakkan rakaat pada zaman itu. Maka di sini ada khilaf ulama padanya, dan bahawasanya mazhab kita Syafi'i rahimahullahu taala melebihkan berdiri, yakni memanjangkan rakaat. Maksudnya apa dia? Dalam masalah nak banyakkan bilangan semayang ataupun nak panjangkan semayang, afdal panjangkan semayang. Dia semayang 2 rakaat aja. Hak kawan ni semayang 10-11 rakaat. Yang 2 ni dia semayang ni dia baca Baqarah. Hak yang baca dia semayang banyak ni baca kuliah dengan Inna Athaina ya. Mana lebih afdal? Hak 2 rakaat dia. Tak ada masalah kalau Ustaz saya nak baca. Cuma mazhab kita Syafi'i memilih apa dia?
memilih berdiri panjang lebih baik daripada bilangan rakaat yang banyak. Iaitu dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang malam tak banyak 11 rakaat je. 11 rakaat bukan 20, bukan 28, bukan 30, bukan ratus-ratus tak. Dengan kadar 11 rakaat. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kata 9 rakaat. Dan riwayatnya Al Bukhari 11 rakaat. Hak tu je. Jadi walaupun Nabi buat 9, Nabi buat 11 rakaat, tapi sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. So pada kita lah. Jadi kalau kita model kita banyak, ayat Quran kita hafal banyak, panjangkanlah bacaan. Itu lebih baik. Bacaan nak buat 8 kan, tarawih buat 8. Tak nak masalah, silalah. Hak ni bulan ni pun 8.20 sampai dah tahun 2024 dah. 1440 duk gaduh. 8.20 28. Kalau di belah Kuala Lumpur tu dia ada parking. Parking orang 8 rakaat tang ni. Parking kereta orang 20 rakaat tang ni. Sebab dia tak nak blok kan. Bagus juga buat lagu tu. Cuma saya nak cadangkan, kalaulah di pondok katakanlah hari tu tak ada tazkirah, ke ustaz tak main ke ataupun tak ada pun tazkirah dan sebagainya, dan kita nak buat 8, panjangkanlah 8 rakaat kita. Panjangkanlah. Kalau tak nak buat 8 rakaat, kami nak buat 20. Nak panjangkan bacaan, aula panjangkan. Tapi kalau gamak-gamak panjang sangat kita tak larat, ambillah dengan kadar satu muka. Suruh imam-imam kita bawa. Tapi kalau kita nak buat 8 rakaat, sunat panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan. Mungkin satu muka, 2 muka. Ustaz tak larat Ustaz. Mana satu muka nak duduk. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Imam baca panjang. Dia pun nak juga panjangkan sembahyang dia. Kita boleh duduk. Duduk. Nak duduk atas kursi ke? Duduk bawah Ustaz. Duduklah mana-mana atas. Asalkan jangan duduk atas orang dah tu ya. Duduk bawah pun boleh, duduk atas kursi pun boleh, duduk mana pun tak apa. Sebab imam baca panjang, tak larat Ustaz nak dapat fadilat ni. Bulan puasa kan, dengar Quran pun pahala dah. Bawa kursi, tak apa, tak. Diri dah. Imam baca panjang, dah satu muka dah, dia balun satu lagi muka. Tak apa, duduk. Dengar, jangan lena dah. Sayang. Sebab apa? Sebab nak dapat panjang-panjang. Tu sebenarnya tarawih lah. Kalau nak buat lah ni, sembahyang 8. Baca pula pendek-pendek. Betul kita kata cadangkan pada orang sembahyang 8 rakaat ni bagus dah, sembahyang 8 tak ada masalah. Yang penting sembahyang. Tapi elok panjang. Panjangkan. Itu cara kita lah. Nak ikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya kita berhenti situ. Berhenti pada masalah 226. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Sembahyang sunat ya. Di pondok ya. Dia yang buka bacaan ni bila waktu nak sembahyang. Kan tanya macam mana nak buat, payah juga lah kan. Sebab ada orang dia boleh fokus dengan bacaan dia. Cuma macam tu fatwa dikeluarkan azan atau speaker luar hanya dibuka ketika mana azan sahaja. Supaya kes-kes macam tadi lah. Dia tak mengganggu orang, mungkin orang sedang ibadat. Ada orang yang ada anak kecil. Tapi oleh kerana kita duduk di pondok, jadi bagi saya tak ada masalah apa lah. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam komuniti kita ramai. Cuma kalau boleh pihak surau, pihak musalla kurangkan sikit volume tu. Volume tu terlalu kuat. So kita pelankan sikit. Ketika tu lah. Kan dia boleh adjust kan. Dia punya amplifier tu dia boleh adjust. Jadi kalau adjust dia adjust.
Boleh, tak ada masalah, baca kuat tak ada masalah. Nak lawan hak speaker ni kan. Ya, itu yang fatwa kata elok pasang speaker dalam. Tapi sebab komuniti kita pondok, dia tak mengganggu sampai orang luar. Tapi kalau dia mengganggu orang pondok untuk ibadat, sebaiknya lah dipelankan sikit ataupun tak dikuatkan sangat volume amplifier tu. Wallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.